Buletin Didik 16 Disember bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan berbincang dengan beberapa agensi lain untuk memperkasakan jawatan Warden Asrama. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin berkata, ia antara lain untuk menangani masalah buli di sekolah. Dalam konteks ini seperti mana saya sebut tadi, untuk memperkukuhkan jawatan warden ini kita sedang bincang dengan agensi pusat. Ya, kita kena bincang, duduk teliti dengan agensi pusat sebelum kita membuat sebarang pendekatan berkaitan dengan hal ini. Tambahnya, pihak KPM juga akan menggunakan kaedah holistik termasuk elemen kaunseling bagi menangani kes buli, bukan hanya mengenakan hukuman semata-mata. Pihaknya juga dalam usaha menambah baik sebarang usaha mencegah masalah buli yang telah dilaporkan sejak sekian lama. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Penyampaian Anugerah Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2021 di Putrajaya siang tadi. Dalam majlis sama, bekas Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4, Bandar Baru Bangil, Noriza Muhammad dinobatkan sebagai Tokoh Guru Kebangsaan 2021. Dalam perkembangan lain, semalam Datuk Dr. Aziz Jidin melakukan kunjungan ke Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Rajang di Sibu, Sarawak. Menurut pengarah kampus Dr. Abang Ismail Abang Juli, Datuk Dr. Aziz adalah Menteri Pendidikan pertama yang menjejak kaki di IPG tersebut sejak perasmian penubuhannya pada 1966. Dalam perkongsiannya di Facebook, Datuk Dr. Aziz memaklumkan ketika kunjungan itu beliau berkongsi aspirasi kementerian serta pengalaman dalam kehidupan, khususnya kepentingan menerapkan nilai-nilai mulia dan keikhlasan dalam melaksanakan amanah yang diberi. Beliau juga sempat bercerita tentang cabaran semasa dan masa depan dalam sektor pendidikan termasuk bidang keguruan. Bakal-bakal pendidik di sini turut diberi ruang sepenuhnya untuk bertanya dan berkongsi pandangan tentang pendidikan. Dr. Aziz seterusnya menyeru mereka terus berusaha kerana mempunyai potensi secukupnya untuk menjadi penggerak perubahan ke arah yang lebih cemerlang kepada ekosistem pendidikan negara. Terdahulu di Sibu semalam, Menteri Kanan Pendidikan itu sempat meninjau keadaan dan infrastruktur Sekolah Kebangsaan Sungai Kemena, Selangau. Sekolah yang telah beroperasi lebih 40 tahun itu, kata Datuk Dr. Aziz, memerlukan penyelenggaraan segera di bahagian dinding dan lantai di blok pentadbiran, bilik darjah dan kuartus guru. Justru beliau telah meminta agar penyelenggaraan segera dilakukan Kementerian Pendidikan ke atas semua kerosakan tersebut. Beliau turut menyerahkan surat kelulusan bagi pembinaan Dewan Terbuka untuk kegunaan sekolah serta komuniti setempat. Ketika ini, bilik-bilik darjah yang boleh dibuka dindingnya dijadikan sebagai dewan untuk mengadakan sebarang aktiviti. Dr. Aziz turut menyantuni guru-guru dan kaki tangan sekolah yang disifatkannya cukup berdedikasi walaupun bertugas di sekolah yang banyak kekurangan. Usaha dalam terus memartabatkan institusi pendidikan oleh warga pendidik di Malaysia seharusnya dihargai. Lebih-lebih lagi di kala negara sedang bergulumang dengan pandemik. Tidak kira apa jua halangan dan cabaran yang dihadapi, golongan itu jasa mereka dalam memastikan anak-anak terus terdidik perlu dipandang tinggi. Mengambil inisiatif tersebut, Didik TV KPM dengan usaha sama Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTP, Kementerian Pendidikan Malaysia mengadakan satu majlis penghargaan Terima Kasih Cikgu bagi meraikan guru-guru penyampai yang telah berkhidmat sejak saluran ini mula dilancarkan pada 17 Februari lalu. Setelah hampir 10 bulan bersiaran, pelbagai kandungan membabitkan pengajaran dan pembelajaran dari peringkat prasekolah sehinggalah STPM berjaya diterbitkan. Pengisian berasaskan kurikulum dan ko-kurikulum dimanfaatkan bagi membantu murid-murid agar tidak ketinggalan. Cikgu-cikgu ni agak istimewa untuk kami kerana mereka adalah aset yang paling penting untuk Didik TV KPM kerana mereka memberikan sesuatu yang istimewa untuk pelajar di mana mereka membawa silibus-silibus pelajaran tapi menyampaikannya dengan cukup kreatif di televisyen. Yang jelas, cabaran dalam memastikan setiap program berjalan lancar amatlah tinggi dan pelbagai. Antaranya kekangan masa, proses penyediaan bahan pembelajaran dan pertama kali bersiaran secara langsung. Namun guru-guru penyampai ini tetap memberikan yang terbaik.
Boleh berkongsi ilmu kami, kemahiran kami dengan murid-murid di luar sana, di mana apa yang kami tak dapat sampaikan secara online bersama murid, kami dapat sampaikan bersama program Didik TV, di mana kami rasa sangat mendekati dengan murid-murid kita di luar sana, bukan saja setakat di bahagian di sekolah kami, tapi di seluruh Malaysia. Panjang 8 kali bersiaran, memang banyak pengalaman yang sangat menarik, sangat mencabar. Sebab kali ini kita bukan mengajar di dalam kelas, kita mengajar di TV. Jadi dia ada satu cabaran yang sangat besar lah. Bila kita mengajar tak ada murid kan, jadi kita cuba membayangkan studio itu sebagai kelas kita. Dan kita pun mengharapkan satu respon yang baik daripada murid, dan kita cuba capai objektif tu bukan saja untuk murid dalam kelas kita, tetapi untuk satu Malaysia, murid-murid satu Malaysia. Banyak mengajar saya dapat berkongsi ilmu dengan anak-anak didik yang lain, kemudian pengalaman dapat kita dapat kita dapat mencari ilmu pertama yang baik, kemudian mengetahui dunia siaran macam mana proses dia secara live, and then kita juga saya juga dapat berkongsi ilmu yang lebih banyak dengan senior-senior dalam subjek saya lah. Seramai 350 guru diraikan dalam majlis yang berlangsung di Taman Timah Air, Sunway Legun ini. Pelbagai aktiviti turut diadakan, antaranya cabutan bertuah, kuis dan persembahan. Bersua kembali, tampil dengan imej baharu, Kolej Vocational terbukti mampu berdiri setanding dengan institusi pendidikan serta latihan teknikal dan vocational TVET yang lain. Pengiktirafan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bakal memberi impak kepada lonjakan kejayaan Kolej Vocational dalam memastikan agenda pendidikan TVET terus diperkasa. Penjenamaan semula imej TVET KPM menyaksikan lebih banyak ruang dan peluang dibuka untuk terus mencipta kejayaan. Penggunaan logo tunggal Kolej Vocational akan mewujudkan satu identiti korporat yang memaparkan keseragaman dalam semua aspek. Selain memudahkan, TVET KPM dikenali sebagai pemain utama dalam kalangan institusi TVET yang lain. Saya amat yakin langkah penjenamaan ini akan memudahkan semua institusi TVET KPM agar dikenali umum dan membantu mempromosi serta memberi pengiktirafan sama ada di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa. Majlis hari ini turut menyaksikan pelancaran lagu rasmi Kolej Vocational dan Sekolah Menengah Teknik yang dapat menyemarakkan semangat kekitaan dan kebersamaan warga TVET KPM sekaligus menjadi pemangkin kepada kemenjadian dan kejayaan pelajar TVET. Turut dilancarkan Coffee Table Book sebagai satu usaha dalam mempromosi, mendidik dan memberi kesedaran tentang kepentingan dan laluan kerjaya program-program TVET yang ditawarkan di bawah Kementerian Pendidikan. Malaysia merekodkan kes kedua varian Omicron membabitkan seorang kanak-kanak berusia 8 tahun. Kes melibatkan kanak-kanak warga tempatan itu dikesan setelah dia pulang dari Lagos, Nigeria bersama ibu dan adik perempuannya 5 Disember lalu. Kes telah tiba di Malaysia bersama ibu dan adik perempuannya pada 5 Disember dari Lagos, Nigeria dan penerbangan transit di Doha, Qatar. Kes dan ahli keluarganya telah menjalani ujian RT-PCR COVID-19 semasa ketibaan di KLIA, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Mereka telah diberi perintah pengawasan dan pemerhatian di bawah Seksyen 15 Akta 342 dan diarahkan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah. Keputusan ujian RT-PCR semasa ketibaan didapati positif COVID-19
pada 7 Disember Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen pagi tadi. Kes tidak mempunyai gejala dan diarah menjalani isolasi di rumah selama 14 hari. Manakala ujian saringan ke atas kontak rapat termasuk ibu dan adik perempuan didapati negatif. Ujian saringan ke atas bapa kanak-kanak itu yang tiba di Malaysia 12 Disember lalu juga negatif. 35 orang kontak dalam penerbangan turut disahkan negatif. yang dijalankan ke atas ibu dan adik. Dalam perkembangan berkaitan, semua individu berusia 60 tahun ke atas dan penerima vaksin Sinovac berusia 18 tahun ke atas perlu mengambil dos penggalak selewat-lewatnya pada Februari tahun depan. Jika tidak, status vaksinasi individu terlibat akan bertukar kepada tidak lengkap. Semua populasi berusia 60 tahun ke atas yang telah lengkap vaksinasi, tak kira jenis vaksin, dan semua penerima vaksin Sinovac berusia 18 tahun ke atas perlu dapatkan suntikan dos penggalak pada Februari 2022 untuk mengekalkan status vaksinasi lengkap. Tambahnya, pihak Jawatankuasa Kerja Teknikal juga mengesyorkan dos penggalak diberikan kepada semua individu berusia 18 tahun dan ke atas susulan penularan varian Omicron. Beliau turut memaklumkan pengembara yang kembali dari United Kingdom perlu melakukan ujian pengesanan kendiri setiap hari sepanjang menjalani tempoh kuarantin serta melaporkan keputusan ujian terbabit dalam aplikasi MySejahtera. Pada masa sama, penganjuran sambutan Tahun Baharu dan Krismas secara besar-besaran tidak lama lagi juga tidak dibenarkan. Namun tegas Khairi, jika diadakan bersama keluarga dan rakan, ujian pengesanan COVID-19 sebelum menghadiri sambutan perlu dilakukan. Arab Saudi membenarkan jemaah dari luar negara berusia 12 tahun ke atas untuk menunaikan umrah. Perkara itu diumumkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menambah peraturan terdahulu yang hanya membenarkan individu berusia 18 tahun menunaikan umrah. Di bawah peraturan baharu, semua penduduk di Arab Saudi serta rakyat Majlis Kerjasama Teluk GCC dan jemaah asing berusia 12 tahun ke atas perlu mendapat permit untuk menunaikan umrah serta solat di Masjidil Haram, Makkah dan Masjid Nabawi, Madinah. Laporan menyatakan jemaah dari pelbagai negara perlu mendaftar bukti vaksinasi di platform Qudom atau Muhim sebelum tiba di Arab Saudi serta mendaftar di aplikasi Tawakalna dan Idmarna selepas berada di negara itu. Sebaik status kesihatan mereka dikemas kini, mereka dibenar menunaikan umrah dan solat di masjid utama berkenaan. Terdapat dua jenis rabun, iaitu rabun dekat dan rabun jauh atau lebih dikenali sebagai rabun tua. Rabun dekat adalah satu keadaan apabila objek dekat menjadi kabur tetapi objek jauh kelihatan terang dan jelas. Rabun dekat terjadi apabila objek yang dilihat terfokus di belakang retina mata. Kebiasaannya, rabun dekat terjadi kepada orang yang sudah berusia atau dipengaruhi faktor genetik. Rabun jauh pula keadaan di mana anda tidak dapat melihat objek jauh tetapi objek yang dekat jelas. Rabun jauh mungkin disebabkan oleh keadaan bola mata yang terlalu panjang atau kornea yang melengkung terlalu mencuram. Keadaan ini mengakibatkan imej terfokus di hadapan retina mata. Ia boleh terjadi pada semua peringkat umur. Sebuah kapal angkasa pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas kebangsaan NASA memasuki atmosfera di bahagian atas matahari buat kali pertama. Detik bersejarah sains matahari itu menerusi penyelidikan baharu NASA menggunakan kapal angkasa yang dikenali sebagai Parker Solar Probe. Parker Solar Probe memasuki bahagian atas atmosfera matahari yang belum pernah diterokai dikenali sebagai corona. Ia merekodkan bacaan suhu mencecah 1,298 darjah Celsius dan radiasi 500 kali lebih kuat berbanding bumi. Pentadbir bersekutu untuk Jabatan Misi Sains, Ibu Pejabat NASA di Washington, Thomas Zuberchand, menyifatkan keadaan luar biasa. Penyelidikan baharu NASA ini bernilai $1.5 bilion atau 6.3 bilion ringgit. Parker Solar Probe yang dilancarkan pada tahun 2018 dinamakan sempena seorang ahli astrofizik, Eugene Parker.
Ia dicipta untuk merungkai jawapan berkaitan dasar mengenai angin matahari dilepaskan dari corona yang melemparkan zarah-zarah tenaga ke seluruh sistem suria. Kapal angkasa Parker Solar Probe akan terus mendekati matahari dan memasuki lebih jauh ke corona sehingga tahun 2025. Keunikan sebuah kafe di Bangkok, Thailand apabila pengunjung bersantai sambil dikelilingi puluhan ikan koi yang berenang di lantai kafe. Ia menyaksikan lantai kafe Sweet Fish itu diubah suai menjadi sebuah seperti kolam cetek paras buku lali. Pekerja kafe akan menukar air setiap pagi dan malam bagi menjaga kebersihan dan kesihatan ikan. Para pengunjung juga perlu membersihkan kaki mereka terlebih dahulu sebelum memasuki kafe. Pemilik kafe, Yosapu Jipmu berkata, konsep kolam dalam kafe ini nyata menjadi terapi ketenangan. Selain tarikan berbeza yang jarang didapati di tempat lain apabila puluhan ikan koi dilepaskan kepada pengunjung. Begitupun pengunjung tidak dibenarkan menyentuh atau memberi makan kepada ikan berkenaan. Ini pula gelagat Santa Claus dan ikan-ikan yang menghiburkan pengunjung di Coex Aquarium di Seoul, Korea Selatan. Pastinya yang teruja dengan hiburan itu adalah kanak-kanak. 산타 아쿠아리스트가 도착했습니다. 자, 손들을 들어 인사를 가져볼까요? 안녕하세요. Selain berenang bersama hidupan laut, si Santa juga memberi makan ikan-ikan di dalam akuarium ini. Pengunjung turut digalakkan untuk sama-sama berinteraksi dan mengambil gambar. Bagi penganjur, persembahan ini diadakan untuk menghiburkan dan menaikkan semangat orang ramai ketika waktu sukar hidup dalam pandemik COVID-19. 왔는데 생각지도 못한 크리스마스 이벤트 같은 걸로 되게 좋은 공연 보고 갈 수 있어서 좋았던 것 같아요. 코로나가 다시 풀려서 좀 완화되고 좀 정상적인 일상을 지내고 싶은데 이런 지친 일상 속에서 이런 좋은 공연 볼 수 있어서 좀 더 힘이 되고 그런 일상이 되는 것 같아요. Di Bangkok, Thailand juga, tarikan sama dianjurkan di Sea Life Ocean World ketika musim cuti hujung tahun bermula minggu ini. Penyelam menyarung kostum Santa Claus dan membawa hadiah makanan untuk ikan-ikan yang berenang. Paling menarik, acara memberi makan ikan jerung. ตื่นเต้นมากค่ะก็ถ้าเขาชอบอะไรเขาก็จะดูจนจบนี่เขาก็อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ถือว่าประทับใจมากต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึง Laporan sukan bola sepak Piala AFF, ketika ramai yang menjangkakan Vietnam akan mencatat kemenangan ketiga dengan menundukkan Indonesia, nyata ramalan itu meleset apabila Indonesia mengutip satu mata penting mengikat juara bertahan itu dengan keputusan 0-0. Selain melonjak ke tangga teratas, Indonesia kini hanya memerlukan keputusan seri menentang Malaysia pada aksi terakhir kumpulan B Ahad ini untuk mara ke separuh akhir. Babak pertama lagi Vietnam nyata bergelut meskipun dihidangkan deretan peluang membolosi gawang Indonesia. Corak bertahan Indonesia juga turut membuahkan hasil apabila Vietnam terpaksa melakukan percubaan jarak jauh. Usaha jurulatih Vietnam dari Korea Selatan Pak Hang Soo pada babak kedua membuat beberapa pertukaran pemain masih gagal memecah benteng Indonesia. Nyata taktikal yang dilakar pengendali Indonesia juga dari Korea Selatan Shin Tae-yong berjaya meraih satu mata yang dicari-cari. Apabila kedudukan terikat tanpa jaringan dipertahankan sehingga whistle penamat. Dengan mengambil kira Vietnam tiada masalah besar ke separuh akhir apabila menamatkan kempen menentang Kemboja, tumpuan kini terarah kepada pertemuan Malaysia-Vietnam. Harimau Melaya meniti misi wajib menang manakala Indonesia hanya memerlukan satu mata untuk berada dalam kelompok 4 terbaik. Sementara itu, Kemboja meraih kemenangan pertama pada kempen ini selepas menewaskan Laos 3-0. Kemboja membuka jaringan menerusi Chan Vatanaka pada minit ke-31. 10 minit berselang, Vatanaka sekali lagi meledak gol kedua Kemboja menerusi tandukan menarik. Bersambung babak kedua, pasukan bimbingan Keisuke Honda melengkapkan kemenangan dengan jaringan ketiga menerusi Siang Cantik minit ke-74. Catatan mengecewakan buat Laos pulang dengan tewas ke semua 4 perlawanan.
Mobile Legends PUBG atau FIFA Soccer, permainan dalam talian yang sememangnya menjadi kegemaran ramai. Namun bagaimana pula MotoGP eSports yang masih baru di Malaysia namun semakin menarik perhatian penggemar sukan online? Menerusi usaha gigi MotoGP Sports Malaysia MEM, sukan itu dilihat sememangnya memiliki potensi dan mampu melahirkan pelumba negara untuk bersaing di pentas antarabangsa. Gambaran mengenai perkembangan MotoGP eSports di Malaysia nyata lebih jelas dengan sesi Fun and Ride yang dianjurkan MEM di Bukit Sentoh, Sarawang. Ini kali pertama program secara fizikal diadakan MEM sejak mula beroperasi secara rasmi pada September 2021. Lebih 60 orang hadir menyertai sesi taklimat yang terdiri daripada remaja dan keluarga serta berpeluang merasai sendiri pengalamannya apabila MEM turut membawa sama dua jentera simulasi. Kita sekarang mengharapkan sokongan daripada agensi kerajaan, daripada Kementerian Bersukan terutamanya untuk sama-sama membantu menaikkan sukan MotoGP eSports seperti mana sukan-sukan gaming yang lain, mobile gaming yang lain seperti Mobile Legends, PUBG dan FIFA terutamanya. Dan MotoGP eSports Malaysia ni adalah baru dan kita nak cuba ketengahkan sebab kita dah ada bakat kita yang akan kita keluarkan untuk peringkat dunia. Program ini turut mendapat sokongan bekas pelumba Moto2 negara Zulfahmi Khairuddin. Lihat di Europe mereka dah start ambil serius dengan race eSports ni dan saya percaya pihak Dorna iaitu organizer MotoGP pun telah mengadakan program eSports for the last 3 years. Jadi saya harap dengan perkembangan sukan eSports ni yang telah dikembangkan lagi dengan kelab MEM supaya kita dapat menghantar wakil satu hari nanti untuk bertanding ke kejuaraan dunia di MotoGP dalam kategori eSports. Apa yang pasti tidak ramai menyedari Malaysia memiliki seorang remaja berusia 16 tahun, IC Amani Zikri, yang pernah menjuarai kejohanan Volgas Racing Division 1 musim keempat pada Jun lalu dan menduduki tempat pertama dalam carta Rising Star Standing Asia Oceania sebulan kemudian. Lebih dikenali sebagai panggilan Elki dalam kalangan pelumba MotoGP eSports, dia kini bersaing dalam kejuaraan EU Pro MotoGP Itali yang masih berlangsung dan menduduki tempat ketiga keseluruhan. Sasaran saya target tahun depan insya-Allah kalau ada rezeki saya nak main dekat peringkat Global Series MotoGP eSports. InsyaAllah saya try buat yang terbaik untuk tahun ni supaya saya dapat layak untuk qualify ke MotoGP eSports Global Series. Apa yang pasti, sukan moto eSports ini bukan sahaja menarik minat remaja lelaki. Kalau yang e-sport ni kan dia tak membahaya. Kalau macam accident ke apa kan just dekat dalam online tu lah. Kat reality at least kita tahulah nak clash dia semua tu tahu macam tu. So minat. Tidak mustahil dengan usaha berterusan MEM dan sokongan pelbagai pihak, sukan MotoGP eSports bakal muncul sebagai satu lagi platform buat anak Malaysia membuktikan kewibawaan di persada dunia. Juara dunia 7 kali Formula 1 Lewis Hamilton dikurnia darjah kesatria yang membawa gelaran Sir, penganugerahan yang diberikan kepada pelumba kelahiran Britain itu atas jasanya dalam sukan permotoran. Lewis Hamilton dikurnia darjah kesatria oleh putera Charles di Istana Windsor yang disaksikan ibunya, Carmela Balestier. Hamilton menjadi pemandu Formula 1 keempat yang menerima gelaran kehormat berkenaan di Britain selepas Jack Brabham, Sterling Moss dan Jackie Stewart. Hamilton satu-satunya yang menerima anugerah tersebut ketika masih aktif berlumba. Pelumba berusia 36 tahun ini memegang rekod kemenangan terbanyak iaitu 103 kemenangan Grand Prix dan menyamai rekod 7 gelaran dunia pelumba legenda Jerman Michael Schumacher. Hamilton menyifatkan pengurniaan darjah kesatria itu cukup bermakna buat dirinya. Kayuhan MTB Anthony Villoni merentasi kawasan berbukit di Perancis mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu, saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam hormat. Yes.